Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah pemandangan pagi yang cukup indah kami gambarkan kepada anda untuk permulaan Selamat Pagi Malaysia bagi penghujung Januari. 30 Januari 2022. Esok merupakan hari terakhir bagi bulan Januari dan sudah pastinya meniti hari-hari yang mendatang ini ada beberapa sambutan ataupun perayaan yang cukup penting untuk kita semua keluarga Malaysia. Antaranya bagi warga Kota Kuala Lumpur sambutan Hari Wilayah Persatuan dan juga pada 2 hari bulan nanti sudah pastinya sambutan Hari Tahun Baharu Cina untuk keluarga Malaysia kita. Betul. Apapun, Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia. Hari ini untuk edisi hujung minggu anda bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Raja Sophie Raja Arif. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik dan pastinya ada di kalangan kita sudah pun sampai di halaman ataupun di kampung masing-masing. Masya-Allah, subhanallah. Dan ada juga yang mungkin sedang merancang perjalanan untuk memastikan semua dalam keadaan baik. Yang paling penting adalah pastikan keadaan kereta anda dalam keadaan yang baik sebelum anda pulang ke kampung. Ini kerana kalau tahun demi tahun kita dengar banyak khabar berita yang agak kurang sedap didengar, Munawar. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah hati-hati ketika berada di jalan raya dan pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Betul. Cakap berkenaan keadaan jalan raya pada ketika ini ingin kita kongsikan kepada anda bagaimana situasi trafik khususnya di lebuh raya utama dalam negara, dan ini merupakan antara perkongsian yang ingin kami sampaikan kepada anda lah, iaitu situasi trafik sesak ke Pantai Timur. Ini berikutan peningkatan kenderaan sempena cuti perayaan Tahun Baharu Cina, dan kalau kita boleh lihat inilah perkara yang situasi yang normal berlaku setiap kali cuti umum berlangsung, dan kenderaan sudah pastinya meningkat, dan juga semalam juga kita menyaksikan beberapa insiden kemalangan berlaku. Jadi apapun kita ingin mengharapkan kepada anda semua untuk sentiasa berhati-hati ketika memandu, dan juga apa yang penting rancang perjalanan anda untuk pulang ke kampung halaman. Ya, betul. Ini kerana anda boleh terus lawati laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia Trafik, iaitu ini antara cadangan waktu perjalanan di Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu antara waktu yang sesuai kalau di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Johor adalah sebelum jam 10 pagi, dan mungkin juga daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, anda boleh pulang sebelum jam 9 pagi. Jadi itu antara waktu-waktu yang sesuai untuk kita rancang perjalanan anda. Dan yang paling penting adalah ketika memandu, kalau anda rasa letih, kita nak elakkan daripada berlakunya micro sleep, anda boleh berhenti seketika untuk mendapatkan, kalau kita tengok ada ataupun di orang panggil di petrol pump ada menawarkan pelbagai perkara, antaranya juga ada coffee break. Coffee break. Kalau tak silap saya di Petron, jadi boleh berehat seketika untuk mendapatkan kopi anda ataupun kopi anda daripada kita mengelakkan berlakunya kemalangan dan kehilangan insan-insan yang kita sayang. Betul. Selain kesesakan di jalan raya, pastinya kesesakan juga akan bertumpu di kawasan rehat dan rawat RR di sepanjang lebuh raya, dan kita ingin ingatkan kepada anda apabila berhenti di kawasan rehat dan rawat, pastikan anda terus mematuhi SOP dan juga pengamalan nombor baharu. Pastikan anda mengemaskini aplikasi MySejahtera anda dan mengimbas kod MySejahtera, dan pastikan juga berlakunya penjarakan fizikal di antara anda dengan individu-individu yang lain di kawasan tumpuan seperti di kawasan rehat dan rawat. Seterusnya, yang kita ingin kongsikan juga kepada anda berkenaan amaran ribut petir di 8 negeri, dan amaran ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, betul. Dan antara perkongsiannya di sini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di 8 negeri sehingga jam 8 malam Sabtu. Map Malaysia dalam kenyataan yang dikeluarkan dalam jam 4 petang semalam maklumkan negeri-negeri itu adalah Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan juga Sarawak. Jadi anda yang berada di sana, hati-hati ketika berada di sana, pastikan dalam keadaan yang selamat. Kalau boleh jaga diri anda, jaga keluarga anda, elakkan untuk keluar ketika itu. Dan kalau kita lihat memang keadaannya memang agak menakutkan, Munawar. Jadi yang boleh kita lakukan adalah sentiasa berwaspada dan kalau boleh berada di kawasan-kawasan yang selamatlah. Betul tu. Dan untuk anda mengetahui berkenaan perkembangan cuaca dalam negara dan juga ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, anda boleh terus saja secara dalam talian terus saja ke laman sawang rasmi Maps Malaysia di semua platform media sosial Maps Malaysia. Dan seterusnya berikutan dengan itu juga mesyuarat khas akan diadakan pada minggu hadapan untuk membincang rancangan tangani isu banjir, dan kenyataan ini dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan
satu mesyuarat khas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Pusat bagi menangani isu banjir secara komprehensif yang diadakan minggu depan dengan penglibatan beberapa kementerian dan juga kerajaan negeri. Itu dia. Dan antara yang lain iaitu kerjasama semua pihak dan pelbagai agensi diperlukan untuk menangani masalah banjir pada masa depan bagi mengelak kerajaan terus berbelanja dengan jumlah yang lebih besar setiap tahun demi tahun. Jadi ini untuk memastikan semua dalam keadaan baik dan paling penting adalah untuk kita menangani masalah ataupun isu banjir ini. Betul tu. Kita ingin kongsikan juga berkenaan beberapa perkembangan semasa dalam perkara. Antaranya yang menjadi tumpuan semalam adalah berkenaan kerajaan akan memperhalusi SOP jemaah umrah untuk mengelakkan penipuan sijil vaksinasi. Dan ini merupakan satu perkembangan yang baik seperti yang kita sedia maklum, penangguhan untuk menunaikan umrah sebelum ini telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengekang penularan varian of concern Omicron, dan insya-Allah ianya akan bermula pada 8 Februari ini untuk membenarkan semula umat Islam mengerjakan ibadah umrah. Ya, itu dia. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk memastikan keadaan nyawa semua terjamin, Munawar, dan yang paling penting adalah sekiranya anda pulang daripada tanah suci Mekah itu dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Jadi kita doakan moga dipermudahkan segala urusan mereka, dan ini merupakan satu berita baiklah bagi para jemaah umrah yang mungkin hari itu rasa agak kecewa ataupun sedih mengenai perkara tersebut terpaksa ditangguhkan, tetapi alhamdulillah Allah permudahkan segala urusan dan kini bakal menjadi tetamu Allah sekali lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin. Amin. Dan itu kita harapkan kepada anda semualah. Jadi kepada bakal jemaah umrah ini, pastikan anda telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 anda sebagai perlindungan yang optimum kepada diri kita dan juga kepada bakal-bakal jemaah yang lain. Dan paling cantiklah, paling eloklah, ambillah dos penggalak untuk memastikan perlindungan itu berada pada tahap yang paling tinggi. Dan seterusnya, ini merupakan perkembangan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Okey, dan antara perkongsiannya adalah berkaitan dengan kerajaan yang berkonsepkan keluarga Malaysia adalah kerajaan yang mendahului rakyat dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keperluan rakyat terutama ketika dilanda banjir ataupun bencana. Dan beliau berkata kerajaan bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat yang terkesan dengan bencana banjir yang berlaku baru-baru ini dengan mempercepatkan bantuan wang ihsan serta beberapa bantuan lain termasuk membaiki kenderaan, penggantian barangan elektrik serta kematian. Dan kerajaan dalam mendahulukan rakyat, tapi dalam masa yang sama kerajaan ini bukan sempurna. Masya-Allah, setiap daripada kita pasti bukan sempurna, Munawar, kan? Betul. Dan ini antara perkara ataupun antara inisiatif daripada pihak kerajaan untuk membantu kita semua dalam memastikan semuanya terjaga. Betul. Hari ini kita akan bersiaran selama 2 jam sehingga jam 10 pagi nanti. Antara perkongsian yang menarik yang akan kami sampaikan kepada anda pada pagi ini. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita DJ Shirley di Labuan FM, dan seterusnya kita ada seni gubahan bunga. Ini dia, iaitu bersama dengan Nurul Syaiza Aiza. Dan seterusnya kita ada Festival Sastra Antarabangsa Panorama 2022 dan pemakanan sihat tahun baru Cina. Wah, ini azam ramai ni. Azam tahun baru ramai orang ni. Betul-betul. Dan juga kita ada seorang selebriti akan bersama kita pada hari ini untuk mempromosikan single terbaharunya. Tapi terlebih dahulu, Raja Sofi dan juga penonton, kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.